أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما جيدا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kita membahaskan hadis 40 Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Dan alhamdulillah sehingga kepada sesi kita yang terakhir, berapa bulan dah tu, kita telah masuk kepada hadis yang ke-6. Betul ke? Betul kan? Yang keep track ni sudah ada Azman, sudah ada Nizam. Betul hadis yang ke-6 kan? Tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam zon yang samar-samar. Kita dah sampai ke hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Kita baca sekali lagi hadis berkenaan, bahawa daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qad. Hadis rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Bahawa Nu'man bin Bashir telah meriwayatkan, radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahawa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara perkara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang dinamakan sebagai mushtabihat, perkara-perkara yang di dalam kesamaran, yang mana perkara kesamaran ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui tentangnya oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia ni maksudnya orang awam lah, macam kita, kerana orang awam tu ramai kan. Manakala yang sikit ataupun yang kecil itu adalah para ulama ataupun yang mengkhususkan diri mereka dengan perkara-perkara ataupun dengan perbahasan-perbahasan agama. Adapun kita adalah orang awam yang tergolong dalam kasirun ini. Hatta saya
hatta ramai. Para ustaz tu pun sebenarnya banyak yang kasirun, banyak yang tergolong di dalam kalangan orang kebanyakan, orang ataupun orang awam. Kerana untuk menjadi ahli itu dia mempunyai banyak syarat-syarat yang sukar. Kalau zaman kita ni sukar untuk dipenuhi. Famanittaqa asyubhat, kata Nabi, barang siapa yang boleh memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi, maka sesungguhnya dia telah berjaya menyucikan agamanya dan maruahnya. Menyucikan dirinya dalam arti kata memastikan bahawa menyucikan agamanya dalam maksud memastikan agamanya itu bersih daripada unsur-unsur yang boleh menjadikan dia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Isu sekarang apa? Bon Odori, kan? Ke Power Rangers? Power Rangers boleh juga, Jepun juga kan, Ultraman ke. Jadi ada dua pendapat, kan? Pendapat ada yang kata Bon Odori ni apa aja ni? Budaya. Budaya lah, tak ada apa-apa tu, budaya. Ada satu lagi kata dia termasuk dalam agama nenek moyang, agama asal, ataupun agama orang Jepun, kerana dia menyembah nenek moyang. So kita ni masuk dalam yang tergolong dalam golongan yang ramai ke ataupun yang sikit, yang alim ataupun yang tahu tentang perkara itu sebenarnya. Kalau kita rasa bahawa kita pakar, kita alim, maka kita layaklah untuk meletakkan hukum. Boleh ke tidak Bon Odori tu? Kalau kita rasa kita dalam kalangan orang yang ramai, yang tak tahu, kata Nabi tadi, yang tak tahu tentang perkara yang syubhat, maka Nabi kata famanistabra'a anis syubhat, sekiranya kita boleh membebaskan diri kita dalam perkara yang syubhat ini, faqad istabra'a lidini, maka kita berjaya membebaskan agama kita daripada perkara-perkara yang sedemikian. So tepuk dada tanya iman ataupun tanya ilmu lah, kan? Masuk ke mana? Yang golongan yang ramai, orang awam ataupun golongan yang berilmu. Wa irdihi, dan juga marwahnya, marwah diri, marwah keluarga, kan? Marwah jiran-jiran. Kalau boleh memisahkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat itu, maka Nabi kata maka kita telah berjaya membebaskan ataupun membersihkan agama dan juga marwah kita. Marwah daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Barang siapa yang meletakkan dirinya dalam perkara yang syubhat, sengaja, waqa'a di sini sengaja meletakkan. Kita tahu bahawa kita tergolong dalam kalangan orang awam, tapi kita sengaja meletakkan diri kita dalam perkara yang syubhat, yang menjadi pertikaian halalnya ataupun haramnya, maka Nabi kata waqa'a fil haram, maka kita telah meletakkan diri kita dalam perkara yang haram. Pemberatannya begitu. Begitu Nabi menekankan
Jangan terjerumus dalam perkara yang syubhah, yang menjadi perdebatan antara ulama, boleh ke tak boleh. Takut-takut yang benar itu adalah yang meletakkan ia sebagai haram, bukan yang meletakkannya sebagai halal ataupun sah di sisi agama. Bukan hanya dalam perkara-perkara akidah, tetapi yang melibatkan makan minum. Baru-baru ni saya baca Facebook pasal siapa nama dia tu. Sekarang saya pun dah rajin tengok Facebook ni. Minta maaf lah tuan-tuan, terpaksa kan. Sejak jadi pengetua ni kan, kalau dulu memang saya cukup benci Facebook, tapi sejak jadi pengetua 2019, saya terpaksa lah mencipta akaun Facebook. Tu boleh tengok status apa Haji Alim, yang paling rajin tu lah update Facebook dia, antara yang rajin kan. Saya tertengok Facebook siapa itu, pasal makanan lah, makanan makanan yang restoran tu menjadi antara tumpuan orang-orang yang terkenal di Sicily. Sicily ke mana? Ke Itali ke? Jadi minah kita ni, minah tu maksud faham lah kan, siap bertudung, bagus dah, sedap lah. Kami memilih hidangan vegan, maksudnya ada hidangan daging lah kat situ kan. Kalau dia cakap hidangan vegan, so sedap, orang terkenal pun makan kat sini. Orang yang menjadi yang terkenal dalam inilah, orang hebat sejarah lah pun makan di sini. Lalu saya komen kat situ, halal ke makcik? Kadang-kadang jahat juga ustaz-ustaz ni kan. Bukan jahat, tapi cynical. Halal ke makcik? Kan? Vegan tak semestinya halal, sebab bahan-bahannya tu, dengan wine-nya kan, apa lagi, mungkin dia tak ada lat lah kan. Lat mungkin tak ada, sebab lat tu dah masuk dalam apa, bukan ke apa, bukan jenis vegan. Tapi banyak perkara-perkara yang, jadi kan kita meletakkan diri kita dalam perkara yang syubhah. Satu lagi Aeon. Terpaksa bercakap lah dengan Aeon. Saya Aeon kita kat dekat Bukit Tinggi tu kan, sebab saya pun selalu makan kat situ. Ada satu, kalau tuan-tuan perasan, ada satu bakery depan dalam Aeon tu, sebelah kedai jual jelly herba tu. Saya tak silap lah. Lavender ke, singa ke, apa ke, ikutlah, saya pun tak ingat. Dan ramai makcik-makcik kita pergi beli kat situ. Saya tak tahulah sama ada halalnya ke tidak. Kalau tuan-tuan ada search, tapi saya tak jumpa. Bukan pernah dia petikai. Saya tanya, ada halal jakim tak? Walaupun yang kerja tu budak-budak kita kan, pandailah dia kan, dia letak budak-budak kita nak promosi kan. Tapi ada yang pakai purda pun beli. Jadi ini yang Nabi maksudkan ni, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kita letakkan diri kita dalam tempat yang syubhat. Kalau tuan-tuan ada makluman tentang lavender itu, beritahu saya lah, sebab dia pun kadang macam teringin juga kan. Tapi kan, kita tak tahu statusnya. Tapi ada orang petikai, alah ustaz, halal jakim tu bukan boleh pakai pun. Memanglah, tapi setakat ni itulah autoriti kita. Ke ada yang lebih baik? Ada halal basri ke? Tak ada lagi kan. Halal surau An-Nur ke? Tak ada lagi
Tengoklah, tak tahu lah kalau koperasi kita nak buat shop halal sendiri kan, boleh lah. Ni Karra'i yar'a haulal hima. Nabi mengumpamakan sebagai seorang gembala yang menggembala di sekitar batasan, batas antara tanahnya dan juga tanah orang lain. Yushiku ayyarta'a fihi, maka dikhawatiri akan melewati ataupun melepasi batasan itu. Maksudnya, kalau kita ada binatang ternak, lembunya baik ke, kambingnya baik ke, dan kita lepaskan. Kan kat kampung-kampung biasa kan, kat Terengganu, dekat kat Kedah tu kan, tak payah jauh lah Terengganu, Kedah, si Jangkang pun dulu ada, dilepaskan. Dan saya baru faham kenapa ayah saya kata jangan beli lembu daripada sekian-sekian orang. Yang jenis lepas ni, lepas kambing, lepas ayam, lepas. Kerana dia ditakuti jatuh kepada perkara yang haram. Kan, makan tanaman orang. Kan, itu baru makan tanaman orang. Ni yang jenis ambil kelapa orang. Allah, kelapa jatuh je ustaz, bukan yang diambil pun nanti busuk. Orang punya. Kan? Ni ada certain kedai nasi lemak tu lah. Kalau arwah ayah saya kata jangan beli. Kalau dah terbeli, buang katanya. Beli tempat lain. Sebab nak jaga. Dan kadang-kadang kita merasa benda tu bukannya suatu perkara yang besar. Alah, makan sebungkus je, sikit je, sesuap je. Takut yang sesuap tu jadi darah daging. Dalam hadis yang lain Nabi kata, apa dia punya matanya, kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, maka neraka adalah paling utama. Kalau tak tahu tu lain, mungkinlah lain lah, wallahu alam lah kan. Tapi Nabi dah bagi amaran kat sini, jangan letakkan diri kita dalam perkara yang syubhah. Wal'iyadzubillah. Janganlah kita tergolong dalam mereka yang meletakkan dirinya pada perkara-perkara yang syubhah. Baik. Wa inna himallah, mana tadi? Wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya bagi setiap tuan punya ataupun raja itu hima, suatu batasan atau suatu lingkungan. Wa himallahi muharimuhu, dan lingkungan Allah ataupun batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Baik, hari itu kita berhenti dalam perbahasan tentang kawasan larangan sebelum kita masuk dalam kedudukan hati. Apa kata Dr. Mustafa Abdul Rahman? Kemudian Rasulullah meneruskan huraiannya mengenai kawasan larangan, himallah tu tadi, iaitu sekeping tanah khas untuk orang atau golongan yang tertentu. Dalam huraiannya itu ditegaskan bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ada taman larangan, istana larangan. Dan raja ni tidak semestinya Sultan Selangor. Kan? Raja 49 Pending Dewobi ialah Ustaz Nurul Amali. Kan? Yalah, bolehlah mengaku raja kat situ kan. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya masuk, itu kawasan larangan saya. Dalam rumah kita pun ada kawasan larangan. Bilik tidur utama,
Walaupun bilik tidur utama dah pindah daripada atas ke bawah kerana sakit lutut apa semua tu kan. Okey. Tapi tak apalah, masing-masing ada kawasan larangan. Dan ditegah dimasuki oleh sesiapa pun jua tanpa izin. Nak masuk tanpa izin tu tak boleh. Sebab itu adalah kawasan malik, kawasan raja, kawasan pemunya kawasan tersebut. Kalau dimasuki akan dihukum. Sekurang-kurangnya kena halau lah kan, atau kena sindir. Sarjan senang-senang je masuk, ada minta izin ke? Sarjan, sini Tuan Idris. Contoh kan, contoh. Ataupun tiba-tiba nak pergi beli patin kan, dekat rumah nombor berapa Zul, tiba-tiba masuk je, menonong tanpa minta izin, maka akan dihukum lah. Macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya hukumannya itu adalah disindir ataupun kecil hati kan. Kalau dah kecil hati itu berdosa lah, dosa tu hukuman lah kan. Kita nampak benda-benda besar je, tapi kalau kita kadang-kadang macam jaga tepi kain orang lah, yang tak sepatutnya kan, menyebabkan rakan kita berasa kecil hati ke. Yang selalunya bab parking lah pada Bandar Puteri, parking tepi parking, tempat parking jiran kita kan. Kadang-kadang kita tak perasan, alah sekejap aja. Dah sekejap aja tu kebetulan tuannya tu datang nak masuk, tak boleh. Tu sakitkan hati dah juga, samalah juga, dapat dosa free lah. Alah takkan itu pun nak berkira ustaz. Memanglah nak berkira, tak berkira. Macam perkara yang berlaku pada saya lah sebulan lepas. Itu bukan ambil parking, menggesilkan badan basnya kepada kereta saya pula tu. Kereta baru tu yang panasnya je Alim. Kereta baru, masing-masing dia tanya, "Ustaz, kenapa Ustaz?" Kan. Tapi itulah Umar saya kata apa? Itulah sayang sangat kita tu, Allah bagi ujian. Yalah. Tak pernah dapat kereta sedap kan. Dapat kereta sedap, jaga lebih lah. Lepas tu kena cium pula tu. Kena cium dalam kawasan sekolah tu, yang geram tu. Sekolah tu sekolah kita pula tu. Kan? Sabar je lah. Oleh itu tiap-tiap orang hendaklah mengetahui tegahan dan mematuhinya. So kita kena faham batas kita. Kita kena faham batas kita. Nak ambil tahu tentang hal jiran kita, hal kawan-kawan kita, kena tahu batasnya, setakat mana yang boleh kita ambil tahu. Nak nasihat hatta adik-beradik kita sendiri pun kita kena tahu hadnya. Bukan semua perkara kita boleh ambil tahu dan kita boleh ambil nasihat atau bagi pandangan. Hal rumah tangga ada batasnya. Kan kita tengok adik ipar kita tak geram aja kan, contohnya. Adalah perkara yang kita tak berkenan. Cara nak nasihat pun ada caranya, bukan yang menyebabkan boleh menggoyahkan rumah tangga. Anak-anak kalau mereka dah berkeluarga, ada batasnya setakat mana kita nak campur. Walaupun sebagai mak, walaupun sebagai ayah. Hal peribadi, tu kita jangan usik. Saya bercakap ni sebab saya dah kena tegur dengan rumah saya. Abang, jangan campurlah tu hal dia orang tu. Kita geram aja kan. Tu hal dia orang lelaki bini. Azman faham tak? Dia belum bermenantu. Basri lagi lah, muda remaja. Yang dah menantu ni macam saya, macam Tuan Idris. Dengan Nizam pun boleh accent sikit lah. Dengan Tuan Syed tak boleh.
Dia lagi pakar, kan. Tapi memang itu kita kena insaf dan juga kena mengakui tentang adanya kawasan-kawasan dan adanya tegahan-tegahan tentang perkara yang boleh kita masuk campur ataupun sebagainya. Demikianlah kalau raja atau manusia yang lain menetapkan suatu kawasan terlarang, maka Allah juga sebagai Tuhan yang maha besar dari segala yang besar, lebih-lebih lagi ada larangan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berkenaan, iaitu larangan Allah itu ialah segala yang haramnya, yang wajib dihormati bukan sahaja oleh sekalian manusia, tetapi oleh raja-raja yang mempunyai kawasan larangan itu sendiri, sebab larangannya adalah umum dan meliputi syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Itu adalah peraturan Allah, larangan Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. So kita sebagai hamba-Nya yang mengaku beriman kena patuhlah, kan? Yang sampai melalui firman-Nya dan juga melalui hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang pengecualian. Alah, bukan Quran ustaz, itu baru hadis. Sebab ada yang memang begitu. Hatta yang mendakwa sebagai orang yang berilmu pun, kan? Hadis tak seberat Al-Quran. Sedangkan ulama menetapkan ada 4 sumber hukum yang mesti dipatuhi tanpa sebarang pengingkaran. Qurannya baik, sunnahnya, yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ijma' ulama, dan yang keempat qiyas. Kerana 4 itu memang disepakati. Semua ulama, semua hukum ahli fiqh mengatakan bahawa 4 ini tak boleh diingkari sebagai sumber. So apa hak kita kata alah tu cuma Nabi kan manusia. Kan? Itu bukan, pendapat tu bukan baru-baru keluar, daripada dulu lagi. Tapi telah dipatahkan oleh ulama-ulama kita. Alah, ulama tu kan manusia. Ulama mana yang kata manusia? Ya memanglah muat manusia, maksudnya tarafnya tu. Yang disepakati, ijma', kan? Persepakatan ulama mengatakan bahawa sesuatu perkara itu adalah halal ataupun haram. So kita sebagai orang awam kena patuh, sedar dirilah. Senang kata sedar diri. Siapa kita untuk mempertikaikan mereka itu. Bahawa yang dimaksud dengan larangan Allah ialah segala macam maksiat yang ditegah dikerjakan, sama ada yang berhubungan dengan diri atau jiwa maupun yang bertalian kehormatan dan harta benda dan lainnya, seperti pembunuhan, perzinaan, pencurian, minuman yang memabukkan, pendustaan, tuduhan, ancaman, penghinaan terhadap kehormatan, mengambil, menguasai dan memakan harta benda dengan jalan yang tidak sah menurut hukum agama. Maksudnya semua yang diharamkan, semua yang berbentuk maksiat, itu adalah kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dicerobohi, yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanpa sebarang alasan ataupun pengubahsuaian. Cuma manusia ni kadang-kadang dia gitulah, dia akan cuba mencari alasan-alasan yang membolehkan benda yang haram tu kadang-kadang. Kita kena sentiasa beringatlah juga supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang berkenaan. Cuba menghalalkan sesuatu yang haram dengan mencipta pelbagai-bagai alasan, sebab dan sebagainya. Kerana Allah dah kata, Nabi dah kata, al-halalu bayyinun
wal haramu bayyinun. Dah jelas. Apatah lagi sekarang ni zaman informasi kan. Pengetahuan di hujung jari. Walaupun banyak keburukan juga, ini pengetahuan di hujung jari ni. Takut pengetahuan yang didapat tu bukan pengetahuan yang sebenarnya. Kan? Sebab itu bila orang kata jangan pandang orang yang bercakap, pandang apa yang dicakapkan. Saya bukan tak setuju, tapi kena ambil, orang kata apa, sikap berhati-hati juga. Dah kalau yang bercakap tu Syiah, memang jelas-jelas Syiah kan, contohnya lah kan, contohnya. Ataupun yang dah daripada apa tu, pemimpin kumpulan yang difatwakan haram oleh majlis ulama. So kata, tak apa ustaz, dia cakap benda baik. Memanglah benda baik kan? Tapi kena tengoklah juga siapa yang mengucapkan tu. Tak boleh ambil juga sembrono. Macam maklumat yang kita dapat daripada Ustaz Google lah, kan? Ataupun sekarang ni yang ganti Google apa, Microsoft Edge, yang dah beli Google kan. Betul ke? Tak, mana-manalah tapi enjin-enjin carian tu lah. So kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Inilah di antara yang dikatakan himallah ataupun larangan Allah, kawasan larangan Allah. Kerana kenapa dinamakan himallah? Kerana Allah Subhanahu wa taala tak nak kita terjerumus ke dalam kemurkaannya. Benda yang memang Allah haramkan, jadi diadakan, dijelaskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak berada di dalam kemurkaannya, yang akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Atau larangan Allah kepada hamba-hambanya untuk menyelamatkan penghidupan mereka di dunia ini, bukan untuk menyekat kebebasan atau mengganggu kemerdekaan peribadi mereka. Itu tujuannya. Allah nak selamatkan kita, bukan nak sekat kebebasan. Kita kata Allah, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan, itu tak boleh dengar, ini tak boleh tengok. Apa? Ini zaman apa? Zaman Z, zaman apa? ABC apa? Dan lepas zaman Z apa? Generasi Z, Alpha. Entah, Allah alam. Kalau bidang pendidikan tu diwawarkan sebagai the VUCA world. VUCA world. Apa dia VUCA world? Dunia yang volatile. Apa dunia yang volatile ni? Dunia yang uncertainty. Kan cakap Inggeris sikit. Pengetua kan. Yang volatile, yang tidak ada sebarang ketentuan ni. Tak tahu ni macam mana ni. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Macam periksa kita lah kan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kita pun kat sekolah pening. Nak ikut yang mana satu. Uncertainty, tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang patut diikut. Complex, buka volatile, uncertainty. C, complex. A, ambiguity, samar. Ini zaman kita lah. Too much information menyebabkan kita pun tak tahu mana satu kita nak ambil. Ramai sangat yang mengaku pandai ni. Kan? Ramai sangat yang mengaku pandai. Ada baca tak dalam internet pasal ada seorang tu komen, tak boleh membandingkan antara keputusan SPM tahun ini dan tahun sebelumnya. Haji Alim ada komen. Seronok baca komen Haji Alim. Jadi saya sarankan ikutlah Facebook Haji Alim.
Okey. Tak payah tutup muka lah. Memang best ni. Juta tu sale tu bulan-bulan tu. Bulan ke tahun. Okey. Kan? Tak boleh bandingkan katanya. Itu pendapatnya. Pendapat satu lagi kata boleh bandingkan. Cumanya saya nak nyatakan yang bagi kenyataan tu tentang the normal curve. Penentuan keputusan peperiksaan berdasarkan the normal curve. Itu kami pelajar-pelajar sarjana tahun 2005 telah membantah perkara tersebut. Nak cakap juga lah 2005 ya? Sorry, saya ambil master bila tak ingat dah pula. Betul 2005, grad 2005. Ambil master 2002. So kita telah berkunjung ke lembaga peperiksaan Datuk Qadari, berdialog dengan Datuk Qadari. Masa tu baru nak perkenalkan tentang the normal curve. Tapi tak boleh, itu hujah masing-masing lah kan, hujah masing-masing. Kami satu kelas tu memang tak setuju. Masa tu pensyarah UM, siapa pensyarah saya masa tu bawa kami ke lembaga untuk discuss. Jadi too much information, kan, maklumat yang sangat banyak yang menimpa-nimpa ni menyebabkan dunia jadi begitu. Kita nak kata anak kita lebih information ke, anak murid kita terlebih information pun susah sekarang. Masing-masing ada pendapat. Tak apalah, baguslah kan banyak pendapat dan sebagainya. Tapi menyebabkan ialah kesamaran untuk menilai, untuk tahu which one yang mana yang kita patut ikut dan sebagainya. Baik, sampai ke situ pula nak. Dah just nak kongsi lah kekecewaan. Kalau tuan-tuan setuju lah, tak setuju pun tak apa, boleh bantah kan? Boleh lah ambil tempat saya kat sini. Lama tak cakap aja Lin kan? Berapa bulan dah, dekat setengah tahun tu saja. Hari tu nak bagi kuliah terlupa. Saya tak tahu kenapa terlupa, sedangkan saya dah ready tu. Maghrib tu tiba-tiba tak bawa kitab. Kita tengok-tengok, Allah, malam ni saya. Jadi saya jenis yang kalau tak bawa kitab memang saya tak mengajar lah. Walaupun kadang bawa kitab pun cakap benda lain juga. Bukan je lah buat macam mana al-ilmu fil kutub wa laisa fis sudur. Kan? Amin. Kau jangan aminkan benda tu. Ada PA, kena ada PA. Kena ada PA. Nanti siapa PA? Tak mampu gaji Haji Zul ni nak jadi PA saya ni. Dia Samsung, saya pakai Samsung. Tak boleh. Okey, sampai mana? Bukan untuk menyekat kebebasan atau mengganggu kemerdekaan peribadi. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi, menetapkan yang halal, menetapkan yang haram. Bukan nak menyekat kebebasan, tetapi nak memastikan hidup manusia sesuai dan berfungsi menurut tujuan penciptaan manusia. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu je tujuan penciptaan manusia. Penciptaan Ustaz Nurul itulah dia. Penciptaan Haji Alim pun itulah dia. Penciptaan Khairul pun itulah dia. Walaupun kita dah lama tak makan kari dia kan. Yang saya heran tu, kalau bab kari kepala ikan, kenapa nampak Ustaz Nurul, tak nampak Encik Khairul? Kenapa tak minta Khairul masak kepala ikan? Dia lagi sedap masak. Mamak ori. Kan? Ataupun Haji Islah tu. Haji Islah, dia biryani sebenarnya. Dia diam aja tu. Simpan kuku. Simpan air tangan. Tak apalah. InsyaAllah kita masak biryani dah. Saya baru dapat
rempah, insya-Allah akan dapat rempah biryani special daripada Batu Pahat. Cik Nizam lah pastikan. Cakap je pastikan, besok meninggal badan muka. Okay. Oh, dah habis. Okey, kita azan dulu, nanti kita sambung sedikit selepas azan, insya-Allah.
Baik, tuan ada 2 perenggan lagi, insya-Allah kita selesaikan. Jadi hima Allah Subhanahu wa taala tadi ataupun kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala tadi bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan atau mengganggu kemerdekaan peribadi manusia. Bukan itu tujuan. Allah turunkan peraturan, larangan, suruhan itu bukan nak mengganggu hak kebebasan yang diagung-agungkan oleh barat ataupun oleh setengah golongan. Kerana kebebasan menurut agama bukanlah kebebasan liar yang mematuhi kehendak nafsu. Itu bukan nama kebebasan. Yang kita dimomok-momokkan bau-bau ni tentang apa tu, perjanjian apa tu namanya yang ditentang oleh ada apa, beberapa negara Arab tu. Walaupun ada beberapa negara Arab pun bersetuju pasal kebebasan yang diperjuangkan oleh siapa tu? Treaty tu pasal lupa lah pula. Baru je belum lama. Baru je belum lama. Yang Arab Saudi tentang, kemudian beberapa Turki tentang hak kebebasan wanita apa semua tu. Kan baru ditandatangani. Bukan itu, kerana itu adalah kebebasan berdasarkan kepada nafsu. Tanpa melihat kepada fungsi ataupun tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kerana kebebasan menurut agama adalah kebebasan dalam lingkungan batas yang ditentukan. Kita kata banyak benda yang kita tidak boleh buat, sedangkan perintah Allah ataupun peraturan Allah, syariat Allah tu sudah memberikan kita banyak kebebasan lain yang boleh kita buat. Tapi kita tak nak gunakan sebab nafsu kita nampak benda yang lain, yang sebaliknya. Betul lah kata Saidina Ali bila dia kata syurga itu dikelilingi oleh perkara yang dibenci oleh nafsu. Syurga ni yang Allah janjikan tu dikelilingi oleh benda yang nafsu tak suka, manusia tak suka. Tapi sebaliknya neraka dikelilingi oleh perkara yang nafsu suka. Padahal tak sedap mana pun. Tak sedap mana pun sama je. Ataupun mungkin lebih tak bagus sebenarnya, sebab membawa kepada akibat-akibat yang boleh meruntuhkan masyarakat, institusi dan sebagainya. Tapi itu yang dinampakkan dan itu yang nafsu suka. Kan? Itu yang digunakan oleh iblis, oleh syaitan untuk memancing manusia. Itu dah janjinya. Itu dah sumpahnya. Syaitan kata dia boleh menyesatkan kecuali manusia ni, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas yang syaitan tak boleh nak sentuh. Ikhlas beribadat, kan? Ikhlas menunaikan tanggungjawab, ikhlas bekerja. Yang tu syaitan kata memang orang ikhlas ni dia tak boleh buat apa-apa dah. Bayangkan tuan-tuan, tadi saya bercakap lah dengan seorang cikgu saya. InsyaAllah kita akan buat korban, saya kata. Ustaz, cikgu ustaz saya ni dia terkenal sebagai antara ahli sembelih di kawasannya lah. Dia tak tahu pengetua dia lagi hebat. Betul. Insa pakai pisau apa? Saya tak ada pisau, Ustaz. Import sana import sini tak ada pisau. Saya tanya. Yalah, saya pakai pisau surau. Surau dia ada sponsor pisau. Tuan Idris faham lah ni. Yalah kan, lama-lama ni pisau sendiri je.
Macam mana kita sembelih tak ada pisau ni? Tak apa, nanti anda bawa pisau anak 3, kan kata. Pilih salah satu. Kalau saya cakap masa tu ada unsur-unsur riak apa dah. Sudah kan. Na'udzubillah lah. Tak adalah unsur riak nak kata nak suruh dia rasa pisau kita. Jadi syaitan kata orang yang ikhlas ni dia tak boleh nak sentuh. Dan dia tidak boleh nak apa kata, nak selewengkan daripada tujuan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis yang pertama, kalau tuan-tuan masih ingat tu, hadis Jibril tu kan, bila Jibril tanya ma huwal ihsan, kan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadat kerana Allah seolah-olah kita nampak Allah di depan kita. Nak sembelih tu nampak Allah tujuannya. Bukan untuk dikenali sebagai penyembelih terhebat Bandar Puteri. Hebat ke? Tak hebat pun. Boleh 3 ekor, lepas 3 ekor dah menggeletar tangan. Lagilah sekarang ni, lepas kena vaksin ni, lain macam lah lepas kena vaksin ni kan. Tak boleh kerja kuat. Jadi pakailah perkara-perkara yang boleh membantu. Baik. Jadi syaitan tak boleh nak kacau orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu adalah matlamat antara pinnacle of our ibadah lah. Ibadah tertinggi kita. Kalau kita boleh mewujudkan ikhlas, walaupun hanya sembahyang sunat 2 rakaat. Kita tengok kawan kita sembahyang sunat 4 rakaat, sambung witir, kemudian sambung lagi dengan qiyam, tahajud, kan? Tapi kalau kita boleh beribadah ikhlas, yang 2 rakaat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan kata saya menyindir orang yang sembahyang banyak. Tidak, maksud saya nilai itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata yang terbaik itu adalah yang sedikit ya, tetapi berterusan. Berterusan tu, boleh berterusan tu sebab dia ikhlas lah. Kalau kita boleh berterusan, itu adalah salah satu ciri ikhlas. Ini kalau harap apa tu, depan orang aja boleh buat, belakang orang tak boleh buat. Nah, so kita boleh question mark keikhlasan kita itu. Itu antara ciri-cirinya, kan? Macam kita lah dulu kan, belum dapat anak orang tu, depan bakal mertua tu macam mana? Allah, saya kata bagus dah budak ni. Dah dapat anak dia, kurang hasam punya menantu. So itu selingan lah, itu selingan. Tak ada kaitan dengan menantu siapa-siapa, hatta menantu saya tak ada kaitan. Right, so kita berhenti kat situ dan insya-Allah kita sambung perbahasan yang terakhir dalam hadis berkenaan tentang hati pula. Kedudukan hati. Moga yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap daripada kelemahan saya, minta maaf. Kalau ada yang terasa saya petik nama tu bukan tak ada apa tujuan, tak seronok kalau tak petik nama. Apalagi Haji Halim, kena petik juga nama dia. Lari pula dia. Kan? Nak supaya lebih ceria lah kot, kan? Kalau tuan-tuan tak ceria, saya yang ceria. Itu je lah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap itu saya mohon maaf. Semoga
apa yang kita bincangkan pada malam ini boleh lebih mendekatkan kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.